Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biru warna. Untuk tugasan kumpulan kami telah memilih satu tajuk falsafah teknologi dalam bidang agroteknologi. Dalam tugasan ini, kami akan menerangkan definisi falsafah teknologi, apa itu agroteknologi, maklumat dan fakta isu mengenai agroteknologi, serta kesan isu agroteknologi di Malaysia. Kumpulan kami juga akan mengaitkan agroteknologi dalam elemen diri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam falsafah pendidikan di Malaysia. Pengenalan. Sektor pertanian di peringkat global dan Malaysia telah mengalami beberapa perubahan yang mencetuskan isu dan cabaran baru. Sektor ini terpaksa menghadapi antaranya perdagangan yang lebih terbuka dan sengit, perubahan cita rasa dan gelagat pengguna, keprihatinan terhadap keselamatan serta kualiti makanan, keprihatinan tentang alam sekitar, kemajuan bioteknologi, perubahan struktur pasaran dan perubahan dalam perniagaan dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi. Peningkatan dalam produktiviti ini bukan hanya bergantung pada input pertanian seperti buruh, modal dan tanah, tapi ia juga pengetahuan dan inovasi yang dapat menerajui pertumbuhan negara Malaysia. Kumpulan kami akan meneliti hala tuju bidang pertanian di Malaysia yang bukan sahaja membantu membekalkan modal instan yang dapat menerajui sektor pertanian negara dan global. Malah ia juga menggariskan bidang penyelidikan dan inovasi yang dapat meningkatkan sektor pertanian. Kini, kerajaan telah mencadangkan program perkhidmatan profesional yang dapat memanfaatkan sektor pertanian serta merancang sumber manusia agar dapat bersaing di peringkat global melalui agroteknologi. Falsafah teknologi. Falsafah teknologi boleh difahami melalui dua perkara. Pertamanya, manusia mencipta alatan untuk meringankan tugasan hariannya berdasarkan peniruan terhadap perkara-perkara yang berlaku di alam sekelilingnya. Kita mungkin sahaja berusaha mencipta pisau dan parang disebabkan pemerhatian kita terhadap belahan buluh. Kita juga boleh dikatakan mencipta jarum disebabkan meniru fungsi duri, menghasilkan sampan disebabkan pemerhatian terhadap kayu atau balak yang timbul dalam sungai, mencipta rumah disebabkan pemerhatian beberapa jenis binaan yang akan menghasilkan sarang. Keduanya, manusia berusaha untuk memudahkan tugasan jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan ini sebenarnya mengimplikasikan bahawa manusia itu berusaha menjadikan alat-alat kerja pada badannya menjadi lebih cekap. Kalau selama ini kita hanyalah berjalan kaki ke mana-mana, maka penggunaan kuda dirasakan akan menjadikan perjalanan lebih mudah dan cepat. Malah penciptaan basikal, motosikal, kereta, kapal terbang dan roket sebenarnya juga fungsinya hanyalah untuk menjadikan perjalanan kita lebih cepat dan pantas. Agroteknologi. Agro berasal dari kata agronomi yang artinya dalam satu ilmu yang mempelajari fenomena yang berhubungan dengan pertanian. Tekno pula berasal dari kata teknologi yang lebih erat kaitannya dengan sains. Jadi, pada dasarnya, agroteknologi adalah ilmu tentang teknologi pertanian. Agroteknologi juga dikenali sebagai agronomi. Agronomi merupakan satu cabang sains pertanian yang memperkatakan mengenai kajian tanaman atau tanah yang mana ia bertumbuh. Ahli agronomi bekerja untuk mengembangkan kaedah yang akan memperbaiki kegunaan tanah dan meningkatkan hasilan makanan dan tanaman serat. Mereka menjalankan kajian penggiliran tanaman, perairan dan saliran, pembiakan tanaman, pengesalan tanah, penyuburan tanah, pengawalan rumput dan bahagian lain. Jika dahulu majoriti masyarakat mengaitkan pertanian sebagai pekerjaan kampung yang tidak menjanjikan kekayaan, ternyata persepsi itu sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Ini kerana seiring dengan slogan pertanian satu perniagaan, kerajaan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA telah melahirkan ribuan usahawan tani yang bukan sahaja menempuh kerjaan di dalam negara, bahkan di luar negara. Maklumat dan fakta isu. Ia dihasilkan bersebabkan dua perkara, iaitu pertama, manusia mencipta alatan untuk meringankan tugasan hariannya berdasarkan peniruan terhadap perkara-perkara yang berlaku di alam sekelilingnya. Mencipta pengairan dan saliran tanaman bersebabkan pemerhatian terhadap sungai dan air hujan untuk pokok dan tanaman subur. Kalau selama ini hanya menggunakan cangkul, makanya penggunaan mesin seperti traktor dirasakan akan menjadi pertanian lebih cekap. Malah kini penciptaan drone dan ditambah dengan IoT, Internet of Things, menjadikan pertanian sepantas di hujung jari sahaja.
kesan isu. Yang pertama, penghasilan makanan secara mekanisasi dan menggunakan teknologi sepenuhnya. Selain itu, penggunaan racun perosak yang memberi kesan jangka panjang kepada alam sekitar. Seterusnya, permukaan tanah secara tidak terancang menyebabkan pemanasan global berlaku. Selain itu, harga barangan pertanian dapat dikawal dengan pengeluaran mengikut permintaan. Keseimbangan jasmani adalah penekanan tumpuan kepada kesihatan tubuh badan individu melalui penjagaan kesihatan seperti riadah dan pendidikan jasmani. Selain itu, menggunakan bakat dan kemahiran teknikal dalam agroteknologi serta memanfaatkan tenaga fizikal untuk meningkatkan daya pengeluaran dan memberi semangat kepada kemajuan negara. Untuk konsep Jerry nombor 2, keseimbangan emosi, iaitu emotional quotient, menjadi pengukur kepada kestabilan emosi. Emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat dengan memperolehi perasaan, tenaga dan tingkah laku yang terkawal serta memiliki perasaan kasih sayang, semangat kekitaran yang muhibah, kerjasama dan perpaduan dalam konteks organisasi atau syarikat yang dianggotai oleh kita. Selain itu, kemahiran menilai dan menghargai keindahan dapat diaplikasikan dengan mengekalkan kelestarian alam tanpa melakukan kerosakan dan penggunaan racun-racun mengikut sukatan yang dibenarkan. Keseimbangan rohani, penekanan tumpuan adalah kepada sifat kejiwaan dan kebatinan dengan cara mengingati adanya pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta dengan cara tidak melakukan penebangan hutan yang tidak terkawal yang boleh menyebabkan pemanasan global, serta dapat membina disiplin kendiri dan membentuk akhlak yang mulia sesama organisasi, masyarakat dan negara. Dalam keseimbangan intelek ini memberi tumpuan kepada ciri-ciri berfikir secara kreatif dan kritis. Di Malaysia, sistem pendidikan lebih berteraskan daya berfikir aras tinggi. Kemahiran ini memerlukan seseorang berfikir sebelum mengambil sesuatu keputusan dengan cara menganalisis, menilai sesuatu masalah, menjana idea serta membuat perancangan. Setelah benda ini dibuat, data yang diproses ini akan dipindahkan kepada maklumat dan seseorang itu bebas untuk membandingkan, membeza dan mengenal pasti pendapat mengikut pandangannya sendiri. Selain itu juga, bagi menghadapi cabaran revolusi industri ataupun IR 4.0 yang mana memerlukan intellectual development, kreativiti dalam pemikiran sangat diperlukan bagi membina insan yang kreatif dan inovatif selari dengan masa kini. Penutup, secara kesimpulan, falsafah teknologi ini membolehkan dan meringankan beban seharian manusia, di mana kemajuan dalam bidang teknologi ini haruslah digunakan untuk kesejahteraan sejagat, baik dari segi penjagaan alam sekitar, pembangunan masyarakat dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih.